Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita difahamkan lebih kurang berapa ramai mangsa ini? Daripada 589 orang mangsa yang hadir hari ini adalah wakil-wakil daripada mangsa yang telah tertipu. Skema yang dilakukan pada sebelum-sebelum ni dah banyak dah modus operandi yang dilakukan, menipu dengan tawaran-tawaran yang tak wujud. Tapi hari ini dia telah dikejutkan lagi sekali lagi dengan membuat satu tawaran, iaitu tawaran menjual barangan elektronik dengan 75% diskaun. Yalah, biasanya orang-orang perempuan ni kita tahulah, kalau dengarlah satu tawaran yang potongannya sebanyak 75% ni daripada harga barang, siapa yang tak terperdaya? Semua orang terperdaya. Dengan hari ini pula, dengan masalah lockdown ni yang tak boleh keluar rumah, nak cari cerit, nak kena buat pembelian online, nak beli peti ais pun kena beli secara online, TV pun boleh beli secara online. Sekarang ni kita tahu rata-rata semua orang nak beli barang semua menggunakan online, makan pun beli online. Kita sedia maklum, kita sekarang ni masyarakat dah tengah susah. Ini bukannya tawaran pelaburan. Tawaran pelaburan ni kita boleh kira lagi. Ini tawaran yang nak pakai untuk keperluan asas. Macam peti ais, kalau tak ada peti ais kat rumah, macam mana kita nak simpan makanan, nak simpan barang dengan basah? Jadi kalau hari ni cerit rumah dah tak ada, nak kena beli cerit. Jadi inilah satu yang kita rasa satu perkara yang tidak masuk akal, yang di mana lebih kurang 589 orang mangsa yang telah ditipu, dan nilaian untuk 207 orang mangsa yang telah membuat laporan polis secara sah kerugian sebanyak 333,000. Kalau ikutkan peratusan yang saya kira dengan rakan-rakan kita, kalau sebanyak 589 orang ni, hampir 950,000 ringgit Malaysia yang telah ditipu. Dahsyat, kaya raya dengan menipu orang ramai tanpa ada belas kasihan. Dan kita rasa ini satu perkara yang tak masuk akal. Kita difahamkan daripada 589 orang ni, 207 orang telah membuat laporan polis. Dan dari penilaian kita, 12 kes sahaja daripada 126 report dah dibuka siasatan kes. Sama ada dituduh tak dituduh kita tak tahu, tapi dah mula dipanggil lah. Pengadu telah dipanggil, mangsa telah dipanggil untuk membantu menjalankan siasatan. Tujuan kita buat sidang media ni bukan apa, pasal supaya kita dapat cuba untuk bagaimana kaedah untuk menyebarkan satu skema tawaran yang kita rasa tak masuk akal ni. Jadi itulah sebab kita panggil hari ini. Jadi cuma saya mungkin nak Datuk Isham sambung sikit pasal Datuk Isham lebih tahu. Hari ini kita panggil dan kita membawa satu kes yang begitu penting pada kita. Berbeza dengan kes-kes yang sebelum ni, yang mana kita kendalikan kes-kes yang melibatkan penipuan, yang melibatkan pelaburan, melibatkan forex, melibatkan emas, yang pelaburan-pelaburan lah yang kita kebanyakan kita dengar masyarakat ataupun pengguna tertipu kerana ketamakan nak dapat duit ataupun pelaburan. Kes ni kes-kes yang sebelum ni. Tapi kes ni agak unik dan amat dekat di hati kita, Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, kerana penipuan orang nak beli barang elektrik. Ini yang sangat-sangat kita kecewa. Orang pengguna di luar ingin membeli barang elektrik untuk keperluan, dan modus operandi penipu ni, saya memang kata dia penipu. Penipu ni dia mengambil kesempatan waktu PKP ni, waktu Perintah Kawalan Pergerakan, kerana dia tahu pada waktu PKP ni banyak kedai elektronik ditutup. Tak boleh beli, tak boleh pergi ke kedai-kedai elektronik, tak boleh pergi ke kedai-kedai untuk membeli barang peralatan elektrik. Jadi dia menggunakan kesempatan, menggunakan nama sebuah laman Instagram Korea yang ada bahasa-bahasa Korea lah, menggunakan dengan menawarkan barang-barang yang memang semua orang akan beli. Apa mesin basuh, apa yang kita panggil, yang mengering tu, dryer. Dryer harga 1,000 lebih. Jadi dia jual dengan harga 1,000. Memang saya ingat, jangan kata orang lain, tuan-tuan yang ada kat depan pun kalau tengok pun memang akan terbeli lah, kerana dia menawarkan harga yang sangat-sangat murah. 75%. Modus operandi dia adalah dia menunjuk nak memberikan rasional kenapa dia boleh jual dengan harga yang murah, kerana dia beli pada waktu sale di luar negara. Dia kata di Korea ada sale pada musim-musim ni, jadi dia tunjukkan contoh-contoh sale.
Jadi orang bila tengok, oh betul, memang betul, make sense, logik. Kalau sale tu dibuat, memang harganya akan jadi murah. Dan itu memang masuk akal. Kita tak boleh kata pembeli-pembeli ni tamak, tak. Ataupun terpedaya. Kerana memang logik. Dia ada sistem ETA. Bayar dulu, pre-booking. Kita beli pre-booking kan? Pre-order. Barang tu akan sampai dalam tempoh 1 bulan. Dan dia akan beli pada waktu sale. Jadi kerana dia ni ada kontak lah dengan Korea punya trader, supplier daripada Korea. So dia tunjukkan semua benda-benda ni. Saya akan tunjuk antara gambar-gambar dia. Masalahnya, sindiket ini didalangi oleh satu keluarga, betul? Satu keluarga yang melibatkan ibunya, melibatkan anak dia, melibatkan adik ipar dia, melibatkan suami dan isteri. Ini yang saya pelik. Apa benda keluarga macam ni Satu keluarga boleh bersama-sama untuk memperdayakan pengguna yang memang membeli barang-barang keperluan. Orang ni memang bijak kerana dia mengambil kesempatan. Pada waktu PKP yang pertama, orang tak ada pilihan. Nak beli kat mana lagi kalau tak beli dekat online? Nombor 1. Kalau nak tanya Senheng ke Senq semua tutup, betul? Dan saya dengar daripada salah satu daripada mangsa, ada sampai ke ratusan ribu. Dia beli kerana mungkin dia nak jadi reseller kot. Dia beli, dia nak jual balik. Kerana harga yang murah, orang nak berniaga. Saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan gambar-gambar macam mana barang-barang yang ada. Ni dah contoh dah barang-barang dia. Ni setrika ni. Ini sangat diminati oleh semua orang ni. Setrika yang boleh iron 5 helai baju dalam sekelip mata. Ini dijual harga di luar harga 1,500, dia jual dengan harga 700 lebih. Sampai hati dia, orang nak setrika baju boleh tipu. Ini memang tak masuk akal betul manusia ni. Nak cakap perkataan yang sesuai ni, penyangap. Nak tipu orang nak setrika baju, orang nak setrika baju untuk suami, dia boleh tipu. Ni semua adalah mangsa-mangsa punya gambar ni yang beli ni. TV 65 inci, besar ni. Pun dia tipu. Jadi inilah cerita macam mana sindiket ni agak berbeza kerana dia menipu golongan-golongan suri rumah, golongan-golongan keluarga yang memang ikhlas nak membeli barang untuk keperluan harian. Dan ini merupakan isu pengguna. Dan kita tak boleh salahkan pengguna begini kerana barang elektrik. Dan dia menggunakan pelakon-pelakon ataupun Insta famous untuk mengkaburi mata pengguna. Cuma dia menggunakan artis. Bukanlah saya kata artis tu terlibat. Tak ada. Artis tu mungkin dapat barang. Dia beli dapat barang, jadi dia happy lah, murah. Jadi dia menggunakan artis-artis ni untuk membuat review supaya dapat mempromosikan dan meyakinkan pengguna-pengguna di luar supaya terus membeli dan terus membeli. Saya dimaklumkan bahawa sindiket ni mula aktif pada tahun 2020 dan diteruskan hingga tahun 2021. Laporan polis telah dibuat dan kita bawa keadaan ini ke depan media supaya kes ini mendapat perhatian. Saya tidak kata polis tak buat kerja. Cuma saya kata nak bagi polis lebih membuat kerja untuk membawa perhatian. Kita merayu kepada pihak polis untuk memberikan kes ini sebagai kes yang lebih prioriti. Supaya individu ini bukan saja diambil laporan, diriman dan kes itu di NFA kan. Kita minta tolonglah. Tidak dituduh. Tidak dituduh. No further charge. Kita minta tolonglah. Ini pandangan kita lah. Kita pandangan kita sebab mungkin siasatan itu menjurus kepada kes kepenggunaan, minta rujuk kepada tribunal pengguna. Individu begini tidak boleh dirujuk pada tribunal pengguna. Kenapa? Keputusan daripada tribunal pengguna nanti hanya setakat dapat award. Adakah mereka akan mematuhi award yang dikeluar oleh tribunal pengguna? Saya tak rasa individu begini yang tidak mempunyai reputasi akan mematuhi award yang dikeluar oleh tribunal pengguna, walaupun tribunal pengguna mengeluarkan arahan untuk mereka memulangkan wang atau membayar balik. Kerana ini merupakan sindiket yang melibatkan ramai. Untuk dia nak pulangkan, dia melibatkan ramai. Jadi kita minta pihak polis untuk melakukan siasatan di bawah jenayah tipu 420. Kerana elemen-elemen yang ada ini sudah jelas. Berlaku satu tawaran dengan niat untuk memperdayakan mangsa dengan tawaran-tawaran yang tak masuk akal. Apabila kita tanya kepada dia, mangsa-mangsa tanya, barang kat mana? Pelbagai alasan diberikan. Ada mereka dia kata barang stok dekat custom.
barang stok kat custom. Kita tahu macam mana format. Kalau kamu kata barang masuk stok dekat custom, sekurang-kurangnya kamu tunjuk apa? Packing list, invoice kamu beli daripada supplier. Mana K1 dan K2 custom clearance? Kalau ada custom, kalau dia nak stop, dia akan bagi borang. Dia akan tunjuk satu dokumen yang mengatakan barang itu disita atau barang itu tak boleh masuk. Sekurang-kurangnya tunjuklah K1 dan K2 ataupun borang custom menunjukkan barang itu benar-benar ditahan oleh pihak custom. Jadi tindakan dia ni menuduh ataupun memburuk-burukkan pihak custom. Kita tak percaya barang elektronik ni akan mendatangkan masalah untuk pihak custom untuk clear. Dia bukan barang terlarang, barang elektronik. Individu ini menggunakan nama custom bagi memperdayakan mangsa dengan memberi alasan bahawa barang itu tidak dapat sampai kepada pengguna pembeli semata-mata kerana custom stock. Dan kita yakin bahawa pihak polis memahami dengan jelas alasan-alasan yang diberikan adalah benar ataupun satu penipuan semata-mata, dan tidak dilihat kes ini hanya sebagai satu kemungkinan kontrak barang. Kita nak bawa kes ini supaya disiasat di bawah jenayah tipu Seksyen 420 kerana elemen perdaya, elemen membuat tawaran yang tak masuk akal, dan jumlah pengadu ataupun mangsa terlalu ramai. Dan sekiranya kalau kes ini dibiarkan, ramai lagi pengguna yang di luar akan terus tertipu. Mangsa ini saya kata tidak tamak. Dia membeli barang yang logik. Dia bukannya tamak ataupun bodoh atau apa. Memang semua orang akan tertipu dengan tawaran-tawaran begini. Menggunakan masa PKP ni. Ni ayat yang penting ni. Menggunakan waktu PKP ni, mengambil kesempatan di waktu perintah kawalan pergerakan yang orang tidak boleh membeli barang keperluan secara direct untuk menipu mangsa. Jadi kita minta kepada pihak polis untuk melakukan siasatan, dan kita meminta kepada kerjasama kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya, sebab ini adalah kes yang melibatkan kepentingan ramai, kepentingan orang ramai. Jadi kes ini diberikan prioriti dan dituduh di bawah jenayah kanun kesesaan, jenayah tipu, dan semoga dia diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan kerana memperdaya individu-individu yang mempunyai niat yang baik untuk membeli barang keperluan rumah. Kita ada mangsa-mangsa, mungkin kita boleh dengar sedikit daripada mangsa apakah yang berlaku, dan dia boleh sebagai maklumat pada pihak media. Saya Nafis dan saya adalah salah seorang mangsa daripada penipuan individu daripada Instagram. Saya punya pembelian ni dilakukan pada bulan Mei, penghujung bulan Mei 2021. Saya membuat pembelian dua jenis barang, iaitu aircon yang berharga RM999 dan juga set periuk berjenama bernilai lebih kurang RM400. So kalau ikut logiknya, produk-produk ni harga jualan kalau di luar pasaran, kalau aircon tu mungkin mencapai RM2,000, dan periuk berjenama ni mungkin boleh capai RM800 atau RM700. So saya adalah salah seorang mangsa, tetapi walaupun kerugian saya tak sebanyak orang-orang lain, iaitu lebih kurang RM1,079, dan pembayaran tu bukannya saya buat sepenuhnya. Saya buat pembayaran secara berperingkat sebanyak 3 kali pembayaran, dan cuma untuk pembayaran keempat tu saya tak lakukan disebabkan saya terjumpa salah satu posting mangsa di Facebook, iaitu Puan Sarah Sulaiman yang viral di Facebook tentang individu yang menjadi bualan. So saya terus buat laporan polis, dan apa yang diberitahu oleh pihak polis, individu ni dah ditangkap sebanyak 18 kali. So 18 kali tu daripada segi penipuan daripada buat umrah, penipuan untuk makanan kucing, penipuan untuk barang-barang kosmetik, dan pelbagai lagi. Tetapi apa yang pihak polis katakan kepada saya, individu ni dia dah tahu taktik lepas dah kena tangkap, apa yang dia perlu lakukan. So dia akan panggil lawyer. So lawyer tu akan hubungi orang-orang atau mangsa-mangsa yang terkena ni, dan dia akan kembalikan wang tu sekiranya mangsa menarik laporan polis. Itu je syarat dia lakukan. So Sarjan Khairul daripada IBD Sepang mengatakan untuk saya sebagai admin untuk Telegram mangsa-mangsa ni, untuk menyeru semua mangsa supaya jangan
terpedaya dengan sebarang kalau nak kembali, diorang nak bagi refund ke, ataupun refund tu 2 atau 3 kali ganda daripada kerugian dikenakan. So memang pihak polis, apa yang diberitahu, memang diorang memang merayu untuk kami semua tidak mengambil ataupun menarik balik laporan polis. Kalau tengok kat Telegram group ni, saya tak silap saya dalam 581 orang masa, dan saya yakin ramai lagi orang-orang kat luar sana yang tak tahu lagi yang dia kena scam. Saya Nina, saya adalah salah seorang mangsa scammer lah, begitu Sarake. Kerugian yang saya alami berjumlah RM3,017, melibatkan pembelian TV 65 inci, iron Philips, steam iron, set period Tefal, dan juga peti sejuk Philips. Saya telah melaporkan yang saya telah diperdaya oleh British Ryan ke pihak polis, tapi apa yang pihak polis maklumkan kepada saya bahawa kes saya ini tidak kena kesihatan lah, dan saya diminta untuk melaporkan kepada pihak tribunal untuk mendapatkan duit saya kembali. So saya rasa ramai di antara mangsa-mangsa yang tertipu juga mengalami nasib seperti saya lah, di mana kes yang mereka laporkan kepada pihak polis tidak diteruskan dan tidak diambil serius oleh pihak polis lah. Kenapa pengguna ni tak report polis? Adakah dia takut dengan ancaman? Mungkin mereka merasakan amount yang ditipu tu adalah sedikit, ataupun mereka malas untuk melakukan proses yang leceh lah, merumitkan. Melaporkanlah kepada pihak saya kuasa. boleh tambah sikit apa yang diberitahu oleh daripada mangsa kepada saya. So total mangsa dalam grup dalam 581 orang, tetapi yang buat laporan kurang daripada 200 orang. Antara jawapan-jawapan mangsa yang diorang tak nak buat report polis disebabkan individu ni dia akan buat keluarkan surat saman kepada sesiapa yang buat laporan polis ataupun viralkan tentang IG ni. So itu antara yang diberitahu oleh mangsa-mangsa kepada saya. Kalau kita pergi ke kes kepada Puan Fa ni lebih menarik. Dia individu kat Instagram ni, dia jadikan Puan Fa ni sebagai kawan. Mungkin boleh sambung cerita. Saya Fafa. Saya kenal dengan dia atas dua sebab. Nak beli barang dengan nak jadi ejen dia. Nak jadi ejen sebab nak mulakan bisnes baru lah kan. Saya dengan suami bincang, kalau betul nak tahu orang tu legit ke tak, kita check lah dia kan, dia punya detail semua. Memang dia punya record semua clean. Check dekat mana? Dekat scammer punya tu kan, website tu kan dia punya list kan. Kita orang belilah barang daripada dia dulu, barang yang kecil-kecil, yang simple-simple. Sebab kita orang nak pindah rumah tau. Memang kita orang nak beli blender semualah kan. Kita orang beli, kita orang dapat barang. Kita orang dapat barang mahal. Barang yang Streka, yang Cik tunjuk tadi tu, semua saya dapat. Dapat kan? Saya dapat, tapi lagi best ni dia bagi saya barang lagi mahal daripada yang saya beli. Saya tanya lepas tu saya tanya dia, kenapa bagi saya barang lagi mahal kan? Lepas tu dia cakap tak apa, I bagi you hadiah. I dapat barang, so I confident lah nak beli barang lain. Lepas itu lah kita orang build our friendship semua, sebab saya ada pengalaman bisnes, dia pun ada pengalaman bisnes. Dia siap cerita macam-macam lah dengan saya. Saya tertipu dekat amount dekat RM5,000 juga harga. Dia hilang tanpa dikesan. Saya rasa saya nak tambah sikit tau. Sebab saya rasa diorang ni ada dalam satu community tau. Dia tahu kita punya ni mangsa ni berduit ke apa benda ke kan. Assalamualaikum. Nama saya Zahira. Kisah saya ada beli 3 barang dekat scammer ni, dan 2 barang saya dijanjikan dari luar negara, dan satu lagi pre-order dari Pulau Pinang. Saya dapat tahu sedikit rasa macam something is wrong tu bila saya buat pre-order saya dari Penang. Sebab selalunya kalau dari Penang tu paling lama kita dapat barang dalam seminggu. Jadi barang dari luar negara tu dijanjikan akan tiba kepada saya dalam masa 2 bulan. Alasan dia lambat adalah kerana PKP, jadi shipping semua affected, custom seperti kata Datuk Ashif Hisham tadi. Jadi bila saya tanya nombor tracking, memang tidak akan diberi, dan semakin banyak alasan yang akan juga digunakan untuk justify apa yang dia katakan. Jadi bila saya cek di CCID, waktu saya berbeli barang tu, CCID masih clear. Sebarang report tidak pernah dibuat di atas akaun bank dia, dan juga kat atas nombor telefon dia. Itu bila tu? Pada bulan Mei.
dilakukan pada bulan Mei. Masih lagi clear, tak ada sebarang polis report yang saya tahu yang di CCID ya. Jadi lepas saya sanksi bahawa yang tracking tu alasan yang diberikan tidak munasabah. Dia kata supplier tak bagi tracking. Sebab setahu saya sebaik saja kita hantar barang, tracking akan diberikan. Jadi time tu dah masuk seminggu, saya sajalah type nama dia dekat Facebook. Saya dapat tahu ada seorang mangsa sebelum saya tahun 2020 yang terkena dengan modus operandi yang sama. Jadi kami buat apa, inisiatif bukakan satu WhatsApp group dan juga Telegram group di mana mangsa setiap hari bertambah. Even sampai ke saat ini ada mangsa baru yang masih lagi masuk dan tidak tahu. Semalam pun ada, hari ini pun ada yang masih tidak tahu apa yang berlaku, yang mereka telah di-scam. Saya pergi buat police report, saya telah diugut oleh beliau. Saya cakap dekat dia, waktu tu dia masih belum agak viral. Saya cakap, pulangkan semula duit saya, tak dapat barang pun tak apa. Kalau tak buat, saya pergi buat report. Waktu tu dia ugut saya dengan firma guaman yang terkenal di Kuala Lumpur. Tapi satu saya nak tekankan di sini, dia memang pandai memberi janji-janji manis. Memang orang takkan tahu yang dia menipu. Ada saja alasan yang bagus untuk setiap tindakan dia. Sebelum ni dalam IG dia, kita masih boleh komen. Lepas tu dia dah stop. Dia tutup dah, off dia punya komen. Tak boleh buat apa, dari lebih mangsa lagi dah tak tahu apa jadi. Tiba-tiba je dia hilang. Tapi di WhatsApp dia masih lagi aktif. Elemen yang saya tekankan kepada rakan-rakan mangsa saya yang lain tu, jangan fikir duit tu sikit. Sebab apa? Kita hilang duit dan kita rasa emosi mental kita pun terganggu juga. Lepas tu kami dapat kontak berhubung dengan pihak-pihak Tuan Semboyan dan mereka banyak membantu kita orang untuk bawa kes ini ke satu level yang lebih tinggi. Saya nak tekankan di sini, daripada pandangan saya rasa ini nampak seperti white collar crime. And Tuan pasti tahu kalau white collar crime ni memang susah sedikit untuk kita bawa kes ni ke lebih dalam kan. Jadi saya minta jasa baik daripada semua pihak untuk menolong kami selaku wakil-wakil mangsa. Sebenarnya kita kesal sikit. Bukan semua, segelintir daripada pihak pegawai penyiasat. Saya menyatakan kekesalan. Bukan semua. Sebahagian daripada pegawai penyiasat bagi jenayah komersial. Saya kira mereka banyak mengklasifikasikan kes-kes yang pengguna ni, bukan semua, segelintir, memang ada yang kepada kes untuk tindakan sivil. Banyak kita lalui dalam semboyan sebelum ni pun begitu. Ada je kes yang kita bawa, dia kata okay, dia buat NFA, no further action, refer to magistrate. Okay, pergi tindakan sivil. Macam saya ulang tadi, kalau nak saman organisasi yang besar, okey lah, orang ni reputable company, dia akan bayar disebabkan dia tak nak company dia bad reputation. Tetapi pada individu yang tak ada reputation, dia tak akan bayar. Kalau kita minta, kalau pihak pegawai penyiasat yang saya sayangi, yang saya hormati ni mengambil sikap demikian, sudah tentulah ramai pengguna di luar ni, ramai penipu-penipu di luar ni akan bawa kes-kes penipuan komersial kerana dia rasa okey, akhirnya apa jadi? Winding up company ataupun bankrupt. Sebab itu saya kata kes ini perlu disiasat secara jenayah komersial 420. Jangan dilihat kes-kes poka ni hanya untuk kesalahan-kesalahan yang melibatkan jenayah berat, kan? Jenayah komersial pun mula dikenakan poka. Jadi saya bukanlah nak melampaui kuasa yang ada daripada Timbalan Pendakwa Raya. Saya tak. Saya hanya memberikan sure kerana kita adalah persatuan pengguna. Kita punya stakeholder adalah pengguna. Apa saja yang melibatkan pengguna, kita terpaksa suarakan. Itulah fungsi kita sebagai persatuan pengguna, iaitu menyuarakan suara pengguna yang ditindas, dizalimi. Kalau kita tak buat benda ni, janganlah pula pihak PJRM rasa kita nak mengkritik. Ini adalah satu kritikan yang membina, satu cadangan supaya Malaysia ini tidak dikenali sebagai negara penipu. Kalau tidak, keyakinan pengguna kepada sistem yang ada hilang keyakinan. Jadi kalau boleh kita minta lah, kita merayu, kita tidak mengkritik. Jadi kita merayu kepada IGP supaya IGP mengambil sikit tekanan, beri tekanan kepada pihak pegawai penyiasat yang ada. Walaupun kes kecil RM500 ke RM300, jangan dilihat RM500 tu. Lihat berapa ramai masa yang ada. Kalau 500 orang tu bolehlah kata. Tetapi ini satu pattern yang besar, sudah tentulah satu sindiket yang terancang. Jadi minta
supaya disiasat dan diberikan syur kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya supaya dituduh di bawah jenayah 420 kandung kesesaan. Itu pandangan kita lah. Yang kita minta pengguna, jangan takut anda disaman. Kerana dia nak saman defamation ke apa semua, tuan-tuan semua mempunyai defense yang baik, pembelaan yang baik. Apa pembelaannya? Pembelaan ni kita memberikan satu statement yang benar. Statement yang kita beri ni satu benar dan kita kena lawan. Kita lawan ni bukan untuk kita saja. Kita lawan ni supaya perkara ni tidak berulang kepada individu lain. Kalau kita tak buat benda ni, tuan-tuan percayalah, benda ni tidak akan berakhir di sini. Maka penipuan ni akan terus berlaku kepada kawan-kawan kita yang ada di luar. Dan kita perlu akhirkan penipuan diri supaya tidak ada individu yang lebih malang ditipu dengan keadaan.